My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kami mendoakan tuan-tuan terus berada dalam ceria gembira bersama Al-Quran pada hari ini untuk terus kita berada pada juz yang ke-20 untuk sama-sama kita membaca, beramal dan memahami serta beramal dalam My Quran Time pada hari ini. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Safas, rindu dekat Ustaz. Masya-Allah ya. Bertemu di kaca TV saja. Masya-Allah. Dan juga sahabat-sahabat kita lah. Ya, kita rindu juga nak bertemu dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Tapi tak boleh rentas negeri Ustaz. Betul, Ustaz. Tak boleh rentas negeri. Katanya tak boleh rentas daerah katanya. Ya, jadi tak apalah, yang penting jangan sampai kita tidak boleh merentas juzuk-juzuk yang ada dalam Al-Quran Ustaz, untuk membekalkan diri kita merentas ke akhirat, ke syurga Allah nanti insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini kita insya-Allah akan meneruskan pada halaman 382. Tuan-tuan boleh buka halaman ya 382. Adik-adik yang ada di rumah, mungkin ada yang sekolah ditutup Ustaz ya. Sekolah ditutup kerana isu Covid dan sebagainya. Tapi jangan tutup Quran. Jangan tutup Quran, kerana Quran inilah sebagai punca hidayah yang kita mohon pada setiap hari. Yang paling berharga Allah minta kita minta hidayah. Allah seru kita minta hidayah, bukan perkara lain kerana itu adalah perkara yang paling berharga dalam kehidupan kita, untuk diri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, agar dipimpin ke arah kebaikan. Hari ini kita membaca daripada ayat 56-57 sebentar tadi pada halaman 382, menyambung kisah daripada surah Semud ya, daripada surah Semud, di mana dalam surah ini ada kisah Nabi Lut bersama dengan kaumnya. Kaumnya ini bila buat masalah, bukan sekadar dia buat masalah seorang-seorang Ustaz ya. Yes, jadi dia pergi ajak
orang lain, halau orang yang buat baik ini. Oh, masya-Allah. Ya, jadi tuan-tuan, pelajaran untuk kita apa? Kalau kita buat baik ini, kita ajak ramai-ramai. Kongsi di Facebook, yang beritahu pada kawan sekarang yang ada di online sekarang betul. ni. Pasal apa? Pasal orang yang buat jahat ataupun yang buat jenayah ini, kalau dalam kisah Nabi Lut ini, dia ajak dan dia nak halau, akhriju ala lutim min qaryatikum, tolong halaulah geng-geng Lut ini daripada kampung kamu. Kerana apa? Innahum unasun yatatahharun, mereka rasa diri mereka suci, mereka bersih, macam baik sangat. Ya, jadi mereka buat gerakan untuk menghalau. Itu kesan daripada kesan homoseksual ataupun perkara fahisyah, keji ini, dia bukan bersendirian sahaja, dia akan membina grup-grup, kumpulan untuk menghalau orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka ayat 57, fa anjaynah, kami menyelamatkannya dan siapanya, iaitu Nabi Lut dan keluarganya, kecuali isterinya. Ya, di mana qaddarnaha minal ghabirin, dia tertinggal kerana isteri Nabi Lut ini juga bersekongkol dengan kaum homoseksual ataupun yang terlibat dengan LGBT pada waktu tersebut. Jadi bersekongkol pun tidak boleh. Betul, ya, tak boleh. Kita ada yang kata bahawa tapi kesianlah mereka. Kesian tu satu, untuk kita bantu ajak dengan ke arah kebaikan, tetapi jangan kita menerima jenayah tersebut sebagai satu perkara normal dalam kehidupan, dalam normal kehidupan kita. Baik. Jadi ini adalah surah An-Naml bercerita tentang kisah Nabi Lut. Kemudian pada ayat yang ke-59 ataupun 60, ya, 59 itu Allah menceritakan tentang ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila bertauhid, orang itu selalu bersedia mengikut peraturan Allah. Jadi bercakap tentang tauhid ini ada 5 kali, ya, perkataan amman. Ya, siapakah, ya. Kalau kita lihat pada ayat 60, 61, 62, 63, 64, tuan-tuan, ya, banyak sekali, bertalu-talu. Mengapa? Pasal bila seseorang itu ditanya bertalu-talu, akhirnya dia luruskan balik tauhid dia, maka ia akan menyebabkan dia menjaga akhlak dan juga ibadah dalam kehidupan. Ya, pasal kita ni bila iman turun, Ustaz, ya, bila iman turun, itu yang buat perangai tu. Oh, masya-Allah. Ya, yang kita doakan pada bulan Ramadan ini, kita dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita makin meningkat, ya, menghasilkan takwa dalam kehidupan kita. Baik. Ini adalah halaman 383 dan kemudian apa lagi yang ada dalam surah An-Naml ini pada ayat yang ke 72 ataupun 76, Ustaz. Ya, boleh tak Ustaz baca ayat 76 ini, tuan-tuan, muka surat 383 yang hujung sekali itu. Apakah yang dikaitkan dengan Al-Quran? Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, apa khabar 16 Ramadan pada hari ini? Betul, 16 Ramadan. 16, ya. Dah baca doa kunut dah, Ustaz? Malam tadi dah bermula, subhanallah. Mudah-mudahan 16 Ramadan ini dan hari-hari yang seterusnya dipermudahkan, dikurniakan kesihatan dan special lah besok nuzulul Quran. Jadi ini kita, maksudnya kita hati kita berbunga-bunga dan dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita terus sama dengan Al-Quran, sahabat-sahabat Al-Quran kita. Dan saya minta maaf lah, suara tak berapa ni lagi. Tak berapa. Jadi ada beberapa malam dah saya terpaksa cancel, maknanya tukar dengan orang lain, tarawih. Jadi saya minta maaflah kepada sahabat-sahabat jemaah yang tak dapat saya hadir tu. Mudah-mudahan kita terus dikurniakan kesihatan Allah SWT. Kita nak baca ayat yang ke-76 di bawah sekali, ayat yang di halaman 383. Jom kita baca dengan Hijaz, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil yaqussu ala bani Israil akthara alladhi hum fihi يختلفون صدق الله العظيم. Surah
Surah Al-Azim ayat ke-76, sesungguhnya Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebahagian besar daripada perkara yang mereka perselisihkan. Ya, jadi ini adalah antara peranan Al-Quran, Ustaz, ya, menceritakan banyak kisah-kisah kepada Bani Israel yang di kalangan mereka bertelingkah, bergaduh. Ya, apa kaitan dengan kita sebenarnya? Surah An-Naml ini adalah surah semut, dikaitkan dengan Nabi Sulaiman. Sulaiman dikaitkan dengan Bani Israel, ya, dikaitkan dengan Yahudi. Jadi orang Yahudi, Bani Israel ini dia kagum ataupun dia bangga dia ada keturunan nabi-nabi yang hebat-hebat. Ya, padahal sebenarnya yang dia bertelingkah itu, ya, dia bertelingkah itu sebenarnya adalah satu kelemahan. Sepatutnya mereka tak payah bertelingkah pada bab tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak perlu bertelingkah dalam bab kehidupan seharian menyatakan bahawa kami adalah umat pilihan, ya, jadi kami ni pasti masuk syurga. Kalau kena neraka pun sikit-sikit jelah. Itu yang kita belajar dalam juz yang sebelum ini. Padahal ini juga pelajaran untuk umat Islam bahawa kita terpilih apabila kita ini bertauhid pada Allah seperti mana Nabi Sulaiman ataupun Nabi Musa ataupun Nabi Ibrahim, ya, yang dibanggakan oleh Bani Israel. Sebenarnya mereka kalau nak bangga kepada akidah, bukan kepada perkauman, bukan resis di dalam kehidupan kita. Jadi Quran ini menceritakan, meluruskan balik kisah-kisah yang tak lurus. Pasal dalam Bani Israel ini bila Taurat mereka ataupun kitab-kitab tu diubah-ubah, Ustaz. Ubah-ubah, dan dalam umat Islam kita tak boleh ubah. Malah itu adalah templak kepada kita. Quran ini ayat 77, lahudau wa rahmatul lil mukminin. Hidayah dan juga rahmat. Tetapi kita kena ikut yang original lah. Betul, Ustaz. Kalau yang dah diubah-ubah, ya, kalau baca Quran, Ustaz, yang baris atas tu tukar baris bawah, ya, yang jim jadi ha. Jadi ha. Ya, ataupun jim jadi ga. Lagi masalah, Ustaz, ya. Sebab dia walau macam mana nak ubah sekalipun, Allah dah janji dah dalam ni. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Buktinya setiap hari, setiap waktu, setiap saat ada sahaja orang yang akan menghafal Al-Quran, anak-anak kita, tak kira lah. Masya-Allah. Maknanya Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah, ya, dan bukan mudah untuk satu dunia untuk berada pada satu bacaan yang tepat, kan. Bukannya boleh cakap pada orang Timbuktu tolong baca sama dengan saya, kan. Bukannya kenal pun dekat Facebook kawan ke. Jadi ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu Quran, ya, yang kita sedang baca sekarang ini. Ia akan menyebabkan kita terpandu mendapat kasih sayang Allah dengan kita berpandu kepada perkara ini. Kita tidak akan bertelingkah. Itu poin dia. Ya, orang Islam kalau baca Quran ini, dia tidak akan mudah bergaduh, ya, berpecah belah. Yang berpecah belah sekarang ini, tuan-tuan sekalian, adalah kerana apa? Qurannya tak berapa nak baca, Ustaz. Kan? Dia buka Facebook dia tu lebih daripada buka Quran. Kita doakan pada tuan-tuan Ramadan ini Facebook boleh buka, tak ada masalah, kan. Tetapi kita buka Facebook tu yang dekat online sekarang ni ialah depan Facebook lah, tapi kita membuka Al-Quran bersama. Baik. Jadi dalam halaman 384 Allah bercerita daripada ayat yang ke-82 hingga ayat 90 itu tentang peristiwa hari kiamat. Ada dabbah yang keluar, ya, tiupan sangkakala, dan hujung surah ini Allah menceritakan kepada kita ayat 91 hingga 93, kita kena sibuk apa? Sibuk untuk beribadah kepada Allah SWT. Macam semut, kan? Kita belajar daripada semut, sibuk je tu, kan, untuk dia uruskan tamadun dia. Kalau kita nak membina tamadun bagi negeri, negara, keluarga kita, kita kena sibuk dengan ayat 91, 92, 93. Salah satunya ayat 93 itu 92, wa an atluwal Quran, iaitu selalu membacakan, tilawahkan Quran. Ya, kita dengarkan Al-Quran tak faham pun dia sudah memberi sesuatu rahmat daripada Allah. Kalau kita tilawah diikuti dengan faham, dengan kita amal, maka itulah yang membina hidayah dalam tamadun kita. Dapat hidayah, Ustaz, itulah hadiah yang paling berharga untuk keluarga kita tinggalkan nanti suatu hari nanti, subhanallah, ya. Jadi itu penghujung daripada ayat ataupun surah An-Naml, dan kita masuk kepada ayat 1 hingga ayat 3 daripada surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ni lebih kurang macam surah Nabi Musa, walaupun ada surah lain, tuan-tuan, tapi surah Qasas ini memang ayat berapa, ya? Ayat 7 sampailah kepada ayat yang ke 843. Masya-Allah. Cerita pasal Nabi Musa. Kita baca ayat 1 hingga 3. Kita baca, ya. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Saya nak menyapalah mak saya, cik
Cik. Ramadan ni belum dapat pulang lah, memang tak boleh balik lah. Tak boleh balik. Jadi apa khabar semua cik, apa khabar semua ibu-ibu, moga-moga terus dalam lindungan rahmat Allah SWT, ayah-ayah juga. Ya. Mudah-mudahan buat bonda ayahanda Ustaz Fazrul juga, mudah-mudahan semua sihat belaka, terus bersemangat untuk meneruskan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita nak cuba baca sekarang ini surah Al-Qasas Ustaz ya. Surah Qasas. Ayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga di halaman 385. Jom kita baca sama-sama. Kita cuba bayati ya. Kita buat macam musabaqah sikit. Kita cuba insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 1 hingga 3. Rendah ya? Ustaz. Rendah ya. Nanti ternaik sikitlah. Nanti naik ya. Okey baik. Sebelum masuk kisah Nabi Musa ya. Nabi Musa sudah dia sudah berpencak. Betul. Nanti kita naik sikit Ustaz ya. Insya-Allah. Baik. Tuan-tuan sekalian, ayat 1 hingga 3 daripada surah Al-Qasas ini. Qasas ini maksudnya adalah kisah-kisah ya, cerita-cerita. Bukan kisah ya, qasas ya. Surah Qasas. Beza ya. bahaya baris tu Ustaz sebut dari awal tadi. Beza ya? Bahaya tu subhanallah. Jadi jangan main-main dengan baris dan Tasin Mim, tilka ayatul kitabil mubin. Apa maksudnya? Ini ayat kitab Al-Quran yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita maklum, surah Muqattaah ini selepasnya mesti cerita pasal kebanyakannya pasal kitab, dan di sini Allah menyatakan ayat kebesaran-kebesaran Allah, al-kitab yang termaktub, yang jelas nyata, mempunyai hujah-hujah yang jelas ya. Kami tilawahkan, natlu alaika ya, kepada kamu wahai Nabi Muhammad, tentang nabai Musa ya, bukan berita biasa, bukan khabar, tapi naba. Ini adalah berita besar Nabi Musa wa Fir'aun bil haq, dengan kebenaran liqaumi yu'minun, untuk kaum yang ingin beriman. Subhanallah. Ya, pasal ada juga orang yang tidak mahu beriman, dia dengar kisah Nabi Musa ni nampak macam bedtime story. Kan dengar cerita-cerita okey bestnya kan, ada tongkat besar makan tukar ular kecil apa sebagainya, tetapi bila Allah gunakan perkataan naba ya, itu maksudnya berita yang besar. Dia kalau zaman sekarang Ustaz ya, nabak tu kalau kita cakap tentang COVID-19, berita kematian contohnya, itu adalah nabak ya. Ataupun kalau kita cakap tentang puting beliung ke, perkara yang perlu diambil perhatian ya. Tapi kalau katakan kucing terjatuh ke kan, ataupun kucing tersedak ke, itu tak jadi nabak ya, itu adalah khabar ya, khabar berita. Baik. Jadi di sini Allah menyatakan kisah Nabi Musa dan Firaun ini adalah nabak yang dibawa dengan kebenaran, dan ia ada tujuan. Ada tujuan. Untuk siapa? Untuk kita yang membaca sepanjang Al-Quran ini, banyak berulang kisah Nabi Musa dengan kaumnya, dan kisah Nabi Musa bersama dengan orang yang diseru, iaitu Firaun dan juga Haman, Qarun dan sebagainya. Liqaumi yu'minun, Allah tekankan di sini adalah untuk kaum yang yu'minun. Yu'minun ini adalah orang yang nak beriman Ustaz. Nak terus beriman. Dia bukan imannya stabil lagi, tapi dia pasal nak beriman, maka dia akan tahu kisah Nabi Musa ni mesti ada kaitan dengan iman saya. Ya. Dan apakah antara pelajaran penting bermula daripada ayat nombor 7 hingga nombor 14 itu, pembuangan Nabi Musa di laut setelah kelahirannya, penyusuan dan khabar gembira tentang kenabiannya itu. Apa pelajaran? Antara pelajarannya ialah bila Allah nak susun sesuatu itu, macam-macam akan digembling, termasuk Sungai Nil. Kalau Allah nak bagi berjaya. Betul. Sama macam kita, kalau katakan Ustaz, kalau kita nak berjaya dalam keluarga kita, macam-macam Allah susun, akhirnya kita dapat
berjaya. Kemudian salah membunuh orang Mesir dan pergi daripada Mesir ayat 15 hingga 21 ya, sehingga muka surat 387 yang kes Nabi Musa meleraikan dua orang Koptik Kipti dan juga orang Bani Israel itu. Dia tolak je, Koptik tu meninggal. Masya-Allah. Kan. Jadi orang yang Bani Israel tu dia simpan rahsia, tapi pasal dia ni Bani Israel ni dia orang ni yang macam tak stabil sikitlah kan. Hari ni dia kata okey kau tolong aku. Besok dia pergi serang Nabi Musa. Dia pergi report ya, dan bila dia report itu Firaun pun menghantar tentera lah untuk mengejar dia, dan Nabi Musa pun lari ke Madian pada ayat 22 hingga 28. Ya, bila sampai ke Madian itu Nabi Musa Ustaz ya, dalam kisah kalau kita lihat dia penat-penat ni tengok ada dua orang perempuan dipotong queue, potong baris. Nabi Musa bangun. Oi. Kan, bukan nak tunjuk nak tunjuk apa istilahnya, macho kan, bukan, kerana Nabi Musa ini adalah orang yang gentleman. Dia ada unsur keadilan, dia tak boleh tengok sesuatu itu dikhianati ya. Maka selepas itu Nabi Musa jumpa, membawa kepada Nabi Syuaib, berkahwin ya, dan kemudian balik pada ayat 29 hingga 32. Balik ke mana? Balik daripada Madian pergi ke Mesir dan sambung lagi tugas. Sambung lagi tugas, dan kemudian Nabi Harun dihantar pada ayat 33 hingga 37. Ayat 38 pada halaman 390, perdebatan di antara Firaun mengenai ketuhanan Allah dan kesombongannya ya. Jadi dalam surah ini bila kita lihat dia cerita tuan-tuan sekalian ya, tetapi dalam cerita ini ada nilai. Nilainya apa? Kalau kita tengok ayat 39 itu, wastakbara huwa wa junuduhu fil ard bighairil haqq. Orang sombong ini dia tak ada kebenaran pun. Tak ada kebenaran. Orang yang ada kebenaran, dia tak payah nak tunjuk sombong, kebenaran itu akan terkeluar juga, akan keluar juga ya. Nah, jadi seperti Nabi Musa alaihi salam. Maka seterusnya ayat ini berlangsung sampailah kepada ayat 43. Di hujung ayat 43 itu ada perkataan walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basairan lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatazakkarun, untuk ambil peringatan. Bila kita ambil peringatan bahawa sebenarnya Nabi Musa berjuang walaupun susah, walaupun ada pernah buat sedikit masalah, tapi terus berjuang. Kalau kita ada kekurangan kita sebelum ini, kita terus juga ingin mengajak orang kepada ketauhidan, kepada Al-Quran. Itulah yang kita boleh ambil satu dua pelajaran sebelum kita berehat sekejap Ustaz. Nak sambung lagi selepas ini surah Al-Qasas, kisah-kisah dalam Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada juz yang ke-20 pada hari ini. Kita membaca ayat 77 sebentar tadi, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi jangan kamu lupakan bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Ini adalah ayat yang muncul selepas kita dah melihat kepada kisah Nabi Musa. Kemudian ada satu bahagian di sini pada halaman 394 berkongsi kisah Qarun. Siapa Qarun? Kalau mengikut kepada Ibnu Asir Al-Jazari dalam Al-Kamil fi Tarihi, beliau adalah sepupu kepada Nabi Musa. Ya, sepupu Ustaz ya. Jadi rapat jugalah ya, tapi kaya. Kaya, dan dia kayanya itu bercakap tentang kuncinya tu pun dah berat betul. Kunci je, belum lagi dia punya store tempat dia menyimpan kekayaan. Jadi Allah mengingatkan bahawa Qarun ini dia ada banyak kekayaan, maka Allah ingatkan pada ayat 76, la tafrah, jangan melampau gembira, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampau dalam gembira kerana dia rasakan bahawa ini adalah harta saya, ini adalah kerana saya yang cari. Ya, dan Allah mengingatkan pada ayat tadi itu, carilah akhirat, ya, jangan lupa kepada bahagian di dunia, iaitu kita boleh cari yang di dunia ini, tetapi fokus kita ataupun target kita adalah untuk menuju ke akhirat. Kereta okey, rumah besar, banyak duit, tak ada masalah, tetapi ia perlulah menuju ke akhirat, bukan sekadar untuk kita berhenti di sini. Dan bagaimana nak jadi begitu? Wa ahsin, iaitu kita buat yang terbaik, kama ahsanallahu ilaik. Maksudnya apa? Allah dah bagi kita yang terbaik. Allah bagi yang terbaik. Jadi kita kalau nak buat yang terbaik Ustaz, mesti bagi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau boleh pada bulan Ramadan ini tuan-tuan, cari tabung, cari anak yatim ke orang miskin yang memerlukan, ramai sekarang Ustaz yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini, kita berikan bantuan. Cari. Ada orang dia minta, tapi ada yang cari Ustaz ya. Kalau katakan ada masjid minta raise fund ke surau ke, sekarang ini masa untuk kita buka peluang, buka peluang kepada ramai untuk menyumbang dan educate masjid ya. Kalau ada tazkirah ke apa tu, cuba beri peluang ramai untuk wa ahsin, buat yang terbaik sebagaimana Allah dah beri terbaik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ard, jangan berbuat kerosakan. Dan Allah mengingatkan kepada kita pada ayat 78, sambung kisah Qarun. Qarun ini dia yakin sangat ya, sampai dia kata semua ini innama utituhu ala ilmin indi. Ayat 78, semua yang aku dapat ini pasal ilmu aku. Ya, pasal kalau tak ada ilmu aku, takkan aku dapat kan. Ini tanda Allah ni suka kepada saya. Pasal apa? Kalau tidak, mengapa saya dapat? Tetapi itu adalah argumen hujah yang tidak benar sebenarnya. Kerana apa? Kerana di sebalik sombong, di sebalik harta yang banyak, tidak melambangkan bahawa seorang itu mulia, tetapi yang mulianya adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi halaman 395 ini Allah mengingatkan tentang rezeki pada ayat ke-82, dan pada ayat yang ke-84 Allah menyeru kepada kita semua, siapa yang buat baik falahu khairum minha, ya, maka dia akan mendapat pahala lebih baik daripada kebaikannya. Kita bagi RM1 hari ini tuan-tuan, sebenarnya pahalanya, ganjarannya, ajru itu ya, istilahnya apa? Falahu khairum minha, Allah kata lebih baik itu bukan sekadar dapat RM1 balik, tetapi Allah bagi lagi kita tertolak daripada kesusahan, daripada bala ya. Apalagi kalau kita derma, kita akan diberikan lebih banyak ketenangan, dilindungi daripada pelbagai akhlak-akhlak yang buruk. Itu antara kesan daripada derma yang banyak ayatnya di dalam al-Quran. Wa man jaa bis-sayyi'ah fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'at, ya, barang siapa yang membuat kerosakan ataupun keburukan, orang yang telah melakukan kerja itu hanya diberi balasan seimbang sahaja. Itu petanda bahawa Allah ini apa Ustaz? Amat penyayang. Ya, amat penyayang kepada kita. Jadi baiklah kita rebut, dan salah satu cara nak rebut itu dihujungkan pada ayat 85 hingga ayat 88. Salah satunya apa tuan-tuan? Innal ladzi farada alaikal Quran la radduka ila ma'ad. Ya, kita kena tunaikan kewajipan yang ada dalam al-Quran ini sehingga ila ma'ad, iaitu sehingga kita kembali baliklah
Kembali ke mana-mana sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebenarnya nak ambil kesempatan Ustaz ya. Malam tadi pagi tadi dapat berita kematian, kepergian isteri kepada timbalan pengerusi di Surau Al-Huda Seksyen 18 Shah Alam ya. Jadi Haji Halim committed ya, isterinya inilah yang menemankan selama ini. Kepergian pada bulan Ramadan ini yang mungkin tuan-tuan ada juga rakan-rakan ke apa ke, kita doakan keampunan ya, rahmat Allah kepada mereka yang dipanggil pada bulan ini. Jadi bagi kita yang masih hidup, teruskan perjuangan Quran, dan hidup ada ujian ya, hidup ada ujian. Kerana apa? Kerana itulah yang Allah ingatkan pada surah seterusnya, surah 1 surah 29. Kita nak baca ayat 1 hingga ayat 3. Tidak Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, baru-baru ini pun kita pun dikejutkan juga dengan saudara kita di Indonesia. KRI Nanggala 402 pergi menjaga benteng keselamatan ataupun sempadan keselamatan negara di bulan Ramadan yang mulia. Subhanallah. Jadi kita mohonlah kepada Allah SWT, tempatkanlah mereka pastinya bersama dengan orang yang solehin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bila nampak gambar yang KLI Nanggala tu, ada gambar yang mereka sembahyang atas dek. Betul Ustaz. Betul. Yang itu ya memang kita doakan kita adalah orang yang pergi ya ketika berbuat baik. Allah ya, itu yang kita amat dambakan insya-Allah. Husnul khatimah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam rencah untuk mendapat husnul khatimah itu, pastinya ni yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang pertama, kedua dan ketiga saya. Kehidupan kita apa dia? Mari kita baca dulu, lepas ini Ustaz Faz akan sambung insya-Allah. Kita cuba tuan-tuan dan puan-puan dengan tarannum, kita cuba tarannum sikah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim itu adalah bacaan daripada ayat 1 hingga 3 daripada surah ke-29, surah Labah-Labah. Maksudnya ya, surah Al-Ankabut ya, surah ke-29, surah Makkiyah ya, surah yang bercerita tentang ujian demi ujian, memberi semangat kepada sahabat yang berada di Makkah, dan juga memberi semangat kepada kita juga pada tahun ini jika ada cabaran demi cabaran. Allah menyatakan Alif Lam Mim ya, Allah saja yang tahu maksudnya, kita tak tahu. Kita tahu bahawa biasanya huruf muqataah ini diikuti dengan Quran, tetapi pada ayat nombor 2 ini Allah terus bawa kepada, adakah manusia fikir bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Jadi dalam hidup ini, sama ada kita baca Quran, kita dapat belajar sesuatu, ataupun kita dapat ujian ya, dapat cabaran dalam hidup dan kita akan belajar sesuatu. Bergantung ya. Ada orang yang dapat dua-dua sekali ya. Nabi Muhammad dapat mana? Dua-dua sekali Ustaz ya. Jadi kalau kita nak mengikut pada Nabi Muhammad, bersedia untuk baca Quran dan bersedia untuk mendapat ujian, tetapi bila Quran dan ujian bercantum, dia dapat ketenangan Ustaz. Subhanallah. Tapi kalau katakan Quran tak ada, ujian ada, itu yang dia meraung-raung kan, salahkan kerajaan, salahkan orang itu ini. Rupa-rupanya Allah beritahu dalam Quran, apakah manusia menyatakan ditinggalkan kata saya beriman, lepas tu lancar je hidup je? Tidak.
ya. Allah kata walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami telah menguji orang-orang sebelum kamu ataupun sebelum mereka, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin, untuk tahu siapakah yang benar, siapakah yang berdusta tentang keimanan. Ya, iman ini perlu dibenarkan ustaz, ya, perlu dibuktikan, dan ini adalah isi daripada ayat nombor 3. Jadi apakah yang berlaku pada ayat 1 hingga 7, ujian dan balasan manusia. Kemudian pada ayat 8 hingga 13 Allah menyatakan tentang kerasnya orang-orang yang diberi kewajipan, fenomena ujian terhadap orang mukmin dan ancaman terhadap orang-orang yang kafir. Itu ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Kemudian Allah bawakan kisah berkaitan dengan ujian. Salah satunya kisah Nabi Nuh pada ayat ke-14 hingga 15. Disambung kisah Nabi Ibrahim bersama kaumnya, iaitu pada ayat 16 sehingga ayat yang ke-27. Sampai ayat 27 panjang ustaz, ya. Kisah Nabi Ibrahim. Kemudian kisah Nabi Lut pula dibawakan. Maksudnya Nabi Lut menghadapi ujian, Nabi Ibrahim menghadapi ujian, Nabi Nuh menghadapi ujian. Tetapi bila ujian campur dengan keimanan, ya, dengan wahyu, maka selamat. Ya, ujian campur nafsu, tak nak baca Quran, tak nak ikut wahyu, maka hancurlah kaum Nabi Nuh, hancur kaum Nabi Ibrahim, ya, diazab, dan juga kalau seterusnya adalah kaum Lut, ya, pada ayat yang ke-28 hingga 35, ya, 28 hingga 35 pada muka surat yang ke-400. Dan kemudian ada kisah Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa pada ayat 36 hingga 40, ya, sampai muka surat 40. Dan kemudian disambung lagi tentang beberapa peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya peringatan laba-laba. Allah. Ya, mengapa pula nama surah ni laba-laba? Ayat 41. Jom kita baca bersama. Baik. Kita nak baca sekarang ayat yang ke-41, tuan-tuan dan puan-puan. Sahabat Al-Quran di halaman 401 saya. Ya. Panjang juga ayat ni, dalam lebih kurang dalam 3 baris. 3 baris. Antara yang perlu kita Ustaz, ya, kalau kita baca halaman demi halaman ni makan setahun baru sampai page ni. Allah, betul Ustaz. Ya, kalau lepas raya kita mula 2 Syawal, tuan-tuan, ya, juz 11, nak sampai ke sini kita makan masa setahun. Subhanallah, ya. subhanallah. Ini ya, apa, review apa dia punya fast track dulu. Baru kita pergi masuk dalam dive. Subhanallah, subhanallah. Baik, subhanallah. Ada sahabat Al-Quran kita ni Ustaz, Datuk Ismail, mantan ketua pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Subhanallah. Ikuti. Bersyukur sangat Al-Quran, My Quran Time ni tak tinggal. Terima kasih Datuk. Dulu sempat saya mengajar di LLM itu, ada sesi mengajar Al-Quran untuk staf-staf. Subhanallah. Jadi sekarang bersama Lembaga Lebuh Raya Malaysia membawa kepada Siratal Mustaqim. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih itu atas doanya, insya-Allah. Baik, kita baca sekarang ayat ke-41 surah Al-Ankabut. Kita cuba bacaan Taranum Bayati, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Surahul Azim. Begitulah bacaan daripada ayat 41 Ustaz, ya. 41, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti labah-labah yang membuat rumah, ya. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah labah-labah sekiranya mereka mengetahui. Jika mereka, kalau ujung itu laukanu ya'lamun, orang yang mencari ilmu, ya, dia akan tahu bahawa sebenarnya spider web itu adalah tempat rumah yang paling lemah Ustaz, ya. Untuk labah-labah itu kuatlah tu, bukan saja boleh duduk atas tu. Tapi kita manusia tak nak pergi ke rumah labah-labah,
web kan, web. Sekarang ni ada World Wide Web. Kita pun tahu bahawa rumah dekat internet tu dia tak ada orang dia ada masalah dia pergi WhatsApp, dia mengadu dekat dinding Facebook ke apa sebagainya. Kalau ada masalah kita bukan pergi ke rumah laba-laba. Kita pergi ke rumah apa Ustaz? Rumah Allah Subhanahu ya, itu yang kita boleh belajar sedikit ya. Ayat 41 kalau kita kaji, labah-labah ini dia jantan betina ni Ustaz, dia memang bermasalah lah ya. Itu nanti kita cover insya-Allah setahun lagi lah ya. Kita lihat insya-Allah. Jadi Allah menyatakan macam mana kita nak tahu kita ni ke rumah Allah ke ataupun ke rumah labah-labah. Ayat 45 hujung surah ataupun juz ke-20 ni memberi jawapan ya, bahawa Allah kata utluma uhiya ilaika minal kitab, baca tilawahlah kitab, wa aqimis solah, dirikan solat. Sesungguhnya solat itu mencegah fahsyak, perkara keji dan juga mungkar. Pasal si labah-labah ni Ustaz dia buat perkara keji, perkara mungkar. Tapi dia labah-labah tak apalah kan. Dia pergi, dia dah dengan suami isteri lah ya. Dia jantan betinanya, lepas dah bersama tu, yang si betinanya pergi attack kepada si jantan. Insya-Allah. Get out daripada rumah tu ya, dan kadang-kadang dia boleh makan anak pula tu. Ya, jadi perkara itu boleh berlaku dalam sebuah rumah manusia kalau dia tidak berpegang pada dua perkara ini, tilawah al-Quran dan juga mendirikan solat. Ya, dan ini adalah Allah kata walizikrullahi akbar, mengingat Allah itu lebih besar, wallahu ya'lamu ma tasnaun, Allah amat tahu apa yang kita lakukan. Yang kita doakan agar solat kita dapat mencegah fahsyak wal munkar, tapi dia perlu package. Dia kena tilawah Quran dan juga solat. Betul. Ada orang baca Quran lambat solat ataupun tak solat, ataupun ada yang solat tapi dia bab Quran dia tak faham pun. Moga-moga tuan-tuan adalah orang yang memahami, dan solat kali ini, tahun ini tarawih tuan-tuan, isyak tuan-tuan lebih bermakna. Subhanallah. Tadarus pun bermakna kerana kita dah mula memahami tilawah itu bukan sekadar baca tetapi kita ikuti dengan faham dan juga kita amalkan bersama. Kita doa Ustaz, Allah terima amal kita Ramadan ini insya-Allah. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak putus-putus mengangkat tangan, bermohon, merayu, mengadu kepadamu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, yang mendidik menjaga kami sejak dari kecil lagi sehinggalah ke saat ini ya Allah. Kasihilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami ya Allah. Begitu juga ibu dan ayah mertua kami, ampunkan dosa mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ramadan yang lalu tangan kami tadah memohon kepadamu agar dipertemukan kami dengan Ramadan akan datang. Dan saat ini ya Allah, kami berada di pertengahan Ramadan. Bersyukur kami kepadamu ya Allah atas anugerah ini ya Allah. Dan kami mohon ke hadratmu ya Allah, pilihlah kami menjadi hamba-hambamu sekeluarga yang mana direzkikan kepada kami malam al-qadarmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hambamu, bukan hamba-hamba Ramadan yang hanya salat, hanya baca Quran di bulan ini. Namun jadikan semangat ini kekuatan kami saat ini ya Allah, membimbing kami, menemani kami di bulan-bulan selepas ini ya Allah. Nikmat ini ya Allah amat berharga buat kami, nikmat Al-Quran, nikmat agama yang benar ya Allah. Maka pimpin kami, pandu kami dengan petunjuk dan hidayah daripadamu ya Allah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.
Bina wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi dipimpin Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, ya, agar kita tuan-tuan dapat mengambil pelajaran daripada surah Semut, ya, surah 28, surah Al-Qasas sebentar tadi, dan juga surah Labah-labah. Ya. Kerana kita yakin bahawa kita ingin bina, kalau ada masalah kita pergi ke rumah Allah, ya, membaca Quran, mendirikan solat, dan bukannya kita mencari rumah labah-labah ataupun World Wide Web semata-mata. Inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat dengan sumbangan tuan-tuan dalam tabung gerakan Al-Quran berkali-kali, peluang untuk kita bersama menyumbang di bulan Ramadan ini, kerana yakin bahawa sumbangan tuan-tuan itu jika ianya memberi hidayah, ia menjadi asbab hidayah kepada ramai yang mendapat Al-Quran, dapat program dan juga aktiviti seperti My Quran Time, wacana Quran, majlis ayah dan sebagainya. Itu adalah daripada sedikit usaha kita menyambung legasi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita bertemu dalam siaran ulangan pada hari ini, ya, malam nanti ataupun esok pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, yang kita doakan terus kita dapat istiqamah sampai ke hujung hayat kita bersama Al-Quran. Al-Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.